الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Najm ayat yang ke-32, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akan siapakah di antara kamu yang lebih beriman, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati pengurusi surah Al-Falah, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sebarang penyakit dan musibah yang Allah berikan kepada kita sekarang ini dalam keadaan COVID-19 semakin hari semakin kritikal.
Hari ni tuan-tuan cecah 1,200 lebih. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit yang tidak diingini mendatangi keadaan diri kita. Maka nak kena banyakkan doa, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau seorang, kalau baca dengan anak bini, kunna minaz zalimin. Jadi kita minta sungguh-sungguh, ya Allah, perkenankan segala hajat yang terlintas dalam hati kita ni, kita minta supaya dijauhkan daripada sebarang penyakit, gila ke, sopak ke, apa jenis penyakit lah. Jangan minta penyakit COVID-19 saja. Sekali Allah bagi penyakit lain. Pasal duk minta selama ni, minta jauh daripada COVID-19. Maka Allah tak bagi COVID-19 lah, dia mai juga. Macam mana darah tinggi tu mai juga. Pasal minta jauh daripada COVID-19 saja. Minta jauh daripada semua penyakit. Minta Allah bagi sehat elok sebab kita nak mai surau. Kita syukur pada Allah tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni negeri-negeri ada setengah daripada kita yang jiran kita sendiri pun Selangor tak boleh pergi masjid. Maka syukurlah tuan-tuan. Makin kita diuji ni, makin nampak surut masjid kita. Tak ada lagi arahan yang kata masjid tak boleh mai dalam Negeri Sembilan ni. Maka datanglah masjid. Kerana masjid itu tempat untuk kita membersihkan segala hal. Penyakit ke apa ke, semua jenis pun mai masjid. Pasal di masjid lah punca untuk kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kata, kalau mereka ni manusia ni tahu, umat aku ni kalau tahu untungnya mereka mai semayang jemaah di masjid ni, nescaya mereka akan merangkak mai masjid. Kelebihan kita mai solat jemaah di masjid ni bukan biasa-biasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Ubay bin Ka'ab menyebutkan berkaitan dengan seorang hamba Allah ni, dia mai ke masjid ni dalam keadaan berjalan kaki. Rumah dia jauh tuan-tuan. Macam saya mai dari Sendayana berjalan kaki, jauh rumah dia. Dia kata kepada orang ni, dia kata, Ubay bin Ka'ab kata, kenapa kamu jalan kaki? Belilah AFI sebiji. Contoh terjemah bahasa kita. Tak ada lah AFI lagi duk buat balik berkiak pula. AFI ada kan zaman Rasulullah ustaz ni. Tak terjemah bahasa kita. Dia kata belilah keldai sekor. Nak abuan mai masjid ni. Dia kata tak mau. Aku nak Allah kira. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, setiap langkah kita Allah kira. Sebagai apa? Sebagai 3 benda yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah hapuskan dosa. Yang kedua, Allah berikan pahala. Yang ketiga, Allah angkat darjat. Setiap langkah. Satu langkah dapat satu setiap daripada 3 ni. Dia kata aku nak Allah kira setiap tu langkah aku. Sampailah aku mai masjid, sampailah aku balik masjid, sehinggalah aku balik masjid, aku nak Allah kira. Begitulah sahabat Nabi SAW Zaid datang ke masjid berjalan cara kecil-kecil. Masa pergi tempat lain dia jalan elok-elok lah. Nak mai masjid dia jalan kecil. Dia kata pasal nak bagi langkah banyak. Tuan-tuan mai masjid ni bukan biasa-biasa punya ganjaran pahala. Seorang buta satu hari datang berjumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, aku ni buta. Kalau aku tak main masjid ni, aku semayang kat rumah boleh tak ya Rasulullah? Nabi kata boleh. Boleh mayang kat rumah. Dia pun bangun nak berpaling, nak balik ke rumah lah. Nabi kata tunggu sat. Hang dengar tak azan? Duduk di rumah ni dengar azan tak? Dia kata dengar. Maka penuhilah seruan azan itu. Maka kena mai jugalah cerita dah. Boleh kan tak boleh, duduk rumah boleh. Saya ni ustaz bukan tak mau main masjid. Nah, nampak tu alasan kita tu. Bukan saya tak mau main masjid. Wish minta simpang lah saya, kira masjid ni rumah kedua saya lah. Tapi saya kesian ni, bini kat rumah seorang-seorang. Dia pun nak pahala jemaah juga. Takkan dia nak semayang seorang, dia pun nak pahala jemaah juga. Saya semayang jemaah dengan dia. Awak duduk rumah tak dapat ke 27 ustaz? Dapat. Tapi tak sama macam kita main masjid tadi. Yang kita kata setiap langkah tu tak dapat lah.
maka lebih lagi kita mai ke masjid bukan sekadar 27 lipat kali ganda pahala, akan tetapi lebih daripada tu lagi. Yang afdalnya kita orang lelaki ni mai masjid. Orang perempuan afdalnya kok mana pun depa afdal di rumah. Hai ustaz, lepas tu kami tak mai masjid lah. Mai masjid pun tak apa. Tapi kok mana pun tak boleh ubah. Dalam kitab sebut afdal perempuan kat rumah. Hak tu tak boleh ubah dah. Tapi kalau kami mai ni dapat tak pahala? Dapat. Dapat tak yang iktikaf? Dapat. Pahala berjalan yang langkah ustaz kata tu dapat tak? Yang Nabi kata ni dapat. Tapi afdal tetap tak boleh ubah lah. Afdal orang perempuan ni semayang di rumah. Maka orang perempuan yang kita katakan isteri ni cerdik ni, kata ulama, adalah isteri yang galakkan suaminya pergi ke masjid. Bukan tahan, tak payah pergi lah bang, saya nak semayang dengan siapa. Hak tu hak tak apa cerdik. Pasal dia kira dia, kalau dia bagi laki dia pergi masjid, maka sekali dengan dia pun dapat pahala hak laki dia pergi masjid tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikitlah mukadimahnya pasal duk nampak kuih surut surau ni. Geram juga kita pun. Orang nak suruh main masjid bagi ramai ni sebab penyakit makin menular, makin tak nampak ni. Takut ustaz, takut apa? Jangan takut. Kita hampir-hampir nak kena tutup. Jangan sampai Allah halang kita main surau Al-Falah baru kita nak Allah. Duk tanya Abang Fadil, duk tanya Ustaz Talha, bila main surau nak dia buka? Waktu buka tak mau main. Bila dah kena tutup lagu tu baru tanya bila pula nak buka tu. Dia tak main-main juga. Hak duk tanya tu. Dah buka dah pun dia tak main juga. La ilaha illallah. Ni kata manusia yang tidak pernah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bila mai ujian macam ni tuan-tuan, Allahu akbar, saya pergi market baru ni. Penuh orang dalam market. Saya kata pusing, boy. Ikan ni habis pukul 7.30 sampai market habis ikan. Tuan-tuan boleh bayang sotong, udang, ikan habis. Tengok seorang 2 bakui, 3 bakui. Saya kata apa ni? Dunia nak kiamat ke apa ni? Lah ustaz tak tahu mereka mesyuarat dah nak darurat. La ilaha illallah. Nak darurat dah kita ni. Tuan-tuan duk main surau buat pagi nak darurat dah. Tu dia punya beli ikan. Allah mencemaskan lah, ya Allah. Lepas tu saya beli macam biasa. Lah ustaz tak takut nak? Takut apa? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan sebab ujian Allah datangkan ini menyebabkan kita lebih takut kepada makhluk daripada kita takut kepada Allah. Bukan nak kata ustaz langsung nampak tak takut bukan tak takut. Kita ikhtiar tu kena ada, SOP kena ikut. Tok Imam umum dah tadi, semua kena pakai mask, kena ikut lah. Kena hand sanitizer. Kalau belah Kedah dia panggil ayak COVID. Tuan-tuan jangan gelak. Orang Kedah memang dia pelik-pelik sikit. Seorang pakcik ni dia pergi ke farmasi, dia minta nak beli hand sanitizer, tak erti sebut. Orang tua-tua belah-belah Kedah pula. Hak ujung-ujung ulu tu, duk pipi masuk tu. Ni hang bagi kat aku ni apa nak sebut sanitizer tak keluar tuan-tuan. Lepas tu dia pun tanya, ya pakcik nak apa ni sebenarnya ni? Lah tu apa ayak COVID tu? Ayak COVID senang. Lepas tu hak yang farmasi ni pun tanya, ada dah ke vaksin? Ayak COVID dia ingatkan vaksin. Tak ada. Kita tu lah hak orang duk basuh tangan. Hand sanitizer pakcik. Tu aku nak sebut takut salah. Lah kali senang ayak COVID. Senang cerita. Dah tak faham kita duk sebut hand sanitizer, tak faham. Kata ayak COVID senang. Ayak COVID. Dapat nama ayak COVID. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab kita. Tadi sikitlah kita kata muqaddimah untuk sama-sama kita ingat apa yang Allah pesan kepada kita berdasarkan ayat daripada surah An-Najm. Ayat yang ke-32 kita baca tadi. Jangan sesekali kita mengaku kata kita ni bersih. Jangan kita duk mengaku kata kita ni kemah tak sangka dah. Saya ni ustaz, takat-takat ni kira 5-6 kitab dah habis ni. Kira kitab Bidayatul Hidayah duk mengaji dengan ustaz ni, kitab yang ke-7, ke-8, ke-9 tak ingat lah. Duk rasa kemas sangat dah. Jangan.
Allah pesanlah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong berjalan atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hebat macam mana banyak pun ilmu yang ada pada diri kamu, tunduklah. Sebab tu Imam Ghazali kata, semakin banyak ilmu semakin bertambah ibadah, bukan semakin banyak ilmu semakin sombong kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni yang kita nak kena tengok ni. Allah kata Allah tahu siapa yang betul-betul beriman, siapa yang duk berlakon. Tu yang kita kata COVID-19 duk semakin teruk ni pasal kita tak ikut apa yang Allah suruh. Ni yang masalah kita ni. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Kita sambung muka surat 99, betul ya? Perenggan yang pertama ketika berbuka puasa. Kita masih lagi berada dalam adab-adab berpuasa. 96. Ya ke? Ni saya tulis ni 10 hari bulan 10. 99. 96 mungkin tak main minggu tu ni. Betul? Kuat saya tanda tak ni. Surah Al-Falah 99. Pula dah. Kita pakai ayat Tanzim ya. Nampak dobit lagi tu. Saya ingat Tanzim tanya soalan minggu itu. Betul 99 Okey, baik. Tak apa kalau dah awal balik pun tak apa, tak ada masalah. Kita tengok balik. Okey, kita sambung kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Wa qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kita dah bincang dah hari itu tuan-tuan berkaitan dengan adab-adab puasa ni. Kita nak puasa hari apa yang disunatkan kita berpuasa dalam sebulan tu, hari apa yang kita nak kena puasa dalam seminggu, hari apa kita nak kena puasa dalam setahun pula, hari apa pula nak kena puasa sunat ni, puasa sunat cerita dia. Yang puasa Ramadan tu dah telah kita memang wajib berpuasa lah. Sedangkan yang sunat itu menguntungkan kamu dalam beribadah, Imam Ghazali kata. Jadi kita nak dah tengok dah tu satu-satu, kita dah tengok dah. Di antaranya yang kita sebut, di dalam sebulan itu ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa. Kita tengok dah. Dalam setahun ada kelebihan hari-hari yang berpuasa. Contoh hari Arafah, hari Ashura, Tasu'a, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, semua tu kita bincang dah. Kemudian kita nak sambung minggu ni berkaitan dengan ketika berpuasa hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu semuanya halal. Ni yang kita nak kena pastikan ni. Sebab apa ni? Sebab di antaranya kata ulama, bulan puasa ni adalah bulan yang dimustajabkan doa. Ni bulan puasa Ramadan ni. Kita doa apa pun mustajab. Mustajab doa tu tambah-tambah ketika nak berbuka puasa. Bukan kalau cari lauk nak dekat buka puasa tu nak kena doa bagi banyak. Ni kalau berebut lauk dengan anak pula tu. Dak ni ayah beli untuk ayah yang ambil buat pasal apa? Orang nak azan dah, kita tak doa lagi. Bergaduh dengan anak pasal ayam percik sekok seketui. Kalau sekok tak bergaduh dah. Bergaduh pasal lauk, maka waktu tu disunatkan kita banyakkan meminta berdoa kepada Allah, mustajab doa kita. Jadi sebab apa nak kena cari makanan yang halal kait dengan doa ni? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi, yang mana Nabi sebut satu orang sahabat tanya kepada Nabi, macam mana aku nak Allah mustajabkan doa aku? Nabi kata kalau nak Allah mustajabkan doa, kita nak kena jaga. Yang mana Nabi kata wa ta'muhul haram fayashrabuhul haram faghudhiya bil haram fa kaifa astajabu la. Makan hang haram, minum hang haram, segala perbuatan hang haram, macam mana Allah nak mustajab doa? Jadi sebab itulah bulan puasa ni di antaranya kita nak kena jaga setiap perkara dalam kehidupan kita. Contoh apa? Bukannya lapak dahaga aja kita jaga. Jaga pandangan mata, jaga tangan, jaga kaki supaya tak pergi tempat-tempat yang bukan-bukan.
Semua nak kena jaga ni. Perbuatan kita jangan menjurus ke arah benda yang haram. Pasal apa bulan Ramadan je Ustaz? Sebab bulan Ramadan itu mendidik hati kita supaya 11 bulan yang berbaki itu kita jaga sungguh-sungguh. Ni hak masalah kita jaga bulan puasa saja tu yang problem tu. Bulan lain tak jaga dah. Pasal apa? Cover dah Ustaz. Bulan Ramadan itu saya perasan saya di antara yang dianugerahkan Lailatul Qadar. Pasal itulah sebab apa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan Ustaz. Tunggu apa lagi? Dah cover lah. Ni tekat-tekat baru beberapa bulan lepas Ramadan ni tak ada masalah Ustaz. Cover siap dah. La ilaha illallah. Tadi kita baca dah. Jangan kamu rasa diri kamu bersih. Silap-silap hak Lailatul Qadar tu cover hak yang sebelum ni kita tak lama dah jauh pada Allah tu. Sebab itulah nak kena jaga. Di antaranya yang Imam Ghazali sebut, pastikan makanan yang kamu berbuka itu hasil daripada makanan yang halal. Dah Ustaz, saya pergi bazar Ramadan tadi, saya sendiri yang beli. Bukan sekadar itu sahaja, hasil daripada belian kita beli, duit kita pergi bayar tu nak kena juga datang daripada sumber yang halal. Hak ni yang ramai orang tak nampak ramai orang yang tak nampak hak ni, dia kata dia beli pakai duit dia. Duit tu mai daripada mana? Nak kena tengok balik. Takut-takut puasa kita menjadi haba'an mansura. Debu-debu yang berterbangan saja. Ibadah kita ni serupa debu, kita tiup berterbangan, tak ada nilai langsung, buang serupang. Tak berguna langsung. Pasal apa? Pasal kita tidak menitik beratkan. Maka Imam Ghazali kata, hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu semuanya halal. Dan janganlah engkau memperbanyakkan makan dengan memakan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Jadi hak ni pun nak kena jaga tak? Pasal ibadah dia jadi tak berapa nak clear. Dia jadi berat. Kita pengalaman tu banyak dah. Kalau makan banyak je, dia jadi serupa ulat kenyang. Dia menjuluk atas katil. Tambah-tambah Ramadan baru ni pula semua duduk rumah, tak payah pergi masjid. Bini kata, abang kah lah nak tarawih. Apa tarawih lu lah, satgi aku keluar semalam dah jadi imam dah, takkan malam ni aku lagi lah. Lepas tu nak suruh orang perempuan kita jadi imam, problem lah. Mai seorang tu hamba Allah ni mai kat saya, Ustaz, tahun ni penat Ustaz Pasal apa? 30 hari jadi imam tarawih. Tu dia saya kata lama lah. Ustaz, tak boleh jadi macam ni. Sebelum ni kita tak jadi makmum pun penat, jadi imam lagi penat rupanya. Penat tuan-tuan jadi imam, dengan ketak, dengan apa lagi, walaupun anak-anak kita kan. Allah, penat jadi imam tarawih rupanya Ustaz tu. Macam mana Ustaz boleh jadi imam tarawih? Lah, baru dah tahu rupanya penat jadi imam tarawih. Sebelum ni jadi makmum saja pun dah penat dah. Jadi imam tarawih pula lagi penat. Tambah-tambah pula bini request nak 22 rakaat. Saya sebelum ni boleh pilih, saya duk ambil hak 8 je. Kali ni kena 22, Ustaz jam terus tu. Dengan krem-krem habis kaki saya. Hari ketiga tu abang kata hampa semayang lu Aku sekali kata aku semayang seorang-seorang. Semayang seorang apa? Maghrib tak ada, isyak pun kelam. Bangun-bangun subuh nak masuk sahur pun tak dan. Makan kenyang sangat. Allah, baru hari ketiga puasa beli ni lah. Sebab tu lah sunnah Rasulullah buka puasa dengan kurma tamr. Dengan kurma. Buka dengan kurma, lepas tu Rasulullah solat. Ayat Zamzam sikit, Rasulullah solat. Solat maghrib dulu yang utama tu. Pasal maghrib ni tak panjang. Lepas maghrib tu nak balun-balun nak makan lah. Tapi Imam Ghazali kata jangan lebih daripada seperti kebiasaan. Pasal apa? Kita ni bila buka puasa ni duk berlawan dengan hawa nafsu. Nampak hak ni sedap, nampak hak ni sedap, nampak hak ni sedap. Sebab tu orang menega ni kata bulan Ramadan lah saya nak boleh hidup sikit Ustaz Pasal walaupun garam lupa buh habis Ustaz walaupun saya tadi masak garam lupa buh. Lepas tu rasa macam mana? Tak, anak saya makan-makan rasa mak tak ada garam. Dah kita pun puasa tak rasa lah. Tapi habis. Elok-elok di habak tu dah tinggal hak bawah dah dalam tray tu.
Habislah, memanglah habis orang pun bukan boleh rasa. Mereka balik lah baru mereka nak rasa. Kan? Jadi maksudnya bulan Ramadan ni murah rezeki Allah buka. Pintu rahmat, maghfirah semua Allah buka kat kita. Jadi dengan asbab itulah kita nak kena lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Jadi hawa nafsu ni lah akan menyebabkan kita makan ni banyak sampai kita tak larat. Bukan kata kat siapa, kat diri kita juga. Diri saya sendiri pun sama lah. Kita duk rasa saya kalau kata tak ada bulan tahun ni lah saya paling rasa nikmat buka puasa ni. Tahun ni pasal tak kena jadi imam tarawih. Tak kena jadi imam maksudnya dia luang. Dia kalau kena jadi imam di luang, makan pun tak nampak dah. Pasal itu nak sakit-sakit nak prepare jadi imam tu. Bukan senang sejuzuk nak kena baca dalam sembahyang tarawih. Duk pulun makan ke rumah pun sambil duk apai lagi buka puasa. Tak tengok dah nasi. Pasal apa? Satu benda, satgi jadi imam tersangkut. Semput. Dia main naik sampai atas tu nasi sampai rasa apa nak terkeluar tu. Jadi tahun ni lah rasa nikmat tu. Kira boleh makan nasi, boleh pilih nak mana. Pasal tak kena jadi imam di luar, jadi imam di rumah ya tak apalah. Sangkut-sangkut pun rumah kita ya. Macam itulah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan apabila engkau menghimpunkan makan siang kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Jadi kita duk makan banyak tu pasal himpun. Banyak kita duk sebut apa? Ni dari pagi tak makan saya. Himpun lah. Buka puasa ni balun sungguh-sungguh. Maka tidak adalah tidak adalah nilainya puasa kamu itu. Bukannya kita nak kena himpun makan macam biasalah. Yang Nabi kata berhenti sebelum kenyang. Dah rasa nak kenyang je berhenti. Jangan kita duk pesan kat anak-anak pun sama juga. Ni sampai tak ada azan lagi lauk penuh keliling pinggan. Ayam pocik sagi ni, daging bakar sagi penuh keliling pinggan, orang tak ada azan lagi. Tu yang jadi kes apa? Yang Tok Bilal baru duk test mic. Terus dah daging makan. Dah duk depan mata dalam pinggan dah. Tok Bilal pun tadi mic rosak. Lepas tu nak try lah test Allah. Tok Bilal pun test mic tu sebut Allah. Mak azan dah. Dalam mulut daging bakar. Tengok duk makan dah. Yang sekali dengan mak pak pun semua makan dah. Allahu Akbar Allah. Azan mana tu? Mungkin ada surah yang lewat sikit. Nak sedapkan hati Berlaku tak? Berlaku. Tambah-tambah kalau ayat duduk depan mata. Sirap laici pula. Allahu Akbar. Ustaz cerita lah ni pun rasa terliok dah ni. Sirap laici pula. Dia baru dengar Allah je. Tok Bilal duk test mic. Yang nak buat perang itu Tok Bilal orang dengar tu kira nak buka puasa terus lah. Mereka kata apa? Sunat membuka puasa dipercepatkan. Maka cepat sungguh lah tu. Tak ada nazan lagi masuk dalam mulut dah. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi. Sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Jadi maksudnya kata nak cerita kat sini, puasa ni nak pecahkan syahwat nafsu kita ni. Memanglah syaitan dibelenggu. Bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu. Bincang buat Ramadan ni, buat puasa ni rasa macam nak dekat dah Ramadan Tak apalah, kita doa lah. Mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan akan datang kan. Kita duk tengok 2-3 orang dah meninggal. Saya pagi tadi kat tempat saya ada seorang pula meninggal pula. Allahu Akbar, rasa ya Allah. Baru-baru ni sepupu saya tuan-tuan, umur baru 33 kot. Tiba-tiba ni kata ni, jangan kata muda kita selamat Saya dah mula takut dah ni. Kira pagi petang tadi ni keluar dengan imam kita, Ustaz Amir kita pergi main futsal lah, nak kena riyadhah ni, tak boleh jadi ni.
Tu yang hari ni mandi kat surau kita ni. Habis-habis main putsal mai terus kuliah pula. Kira nampak tu yang derah lain macam malam ni tuan-tuan. Al-aqlus salim fil jismis salim. Nak kena redha orang kata tak boleh jadi ni kata kan. Duduk rumah dia jadi lemau lah. Tiba-tiba jatuh. Demam panas. Tiba-tiba jatuh. Tak boleh cakap, tak kenal orang. Doktor scan otak tak ada apa. Scan badan semua tak ada apa. Allahu Akbar. Penyakit lah ni pelik-pelik tuan-tuan. Duduk di hospital tu kira mak dia mai pun buat tak tahu lah. Tak kenal. Bercakap pun tak boleh. Saya kata lain macam ni cara ni. Saya pun naik seriau kata tu nak kena redha. Seminggu sekali paling kurang kena redha. Allahu Akbar. Kita bersama-sama lah petang-petang tak ada apa tuan-tuan. Jogging-jogging lah bagi berpeluh sikit kan. Supaya kita punya jantung tu dia main elok darah boleh jalan elok kan. Jadi nak kena pastikan puasa kita ini adalah memecahkan nafsu dan juga syahwat kita. Bukan sekadar kita menahan lapar dan juga dahaga saja. Ni nafsu ni dia main macam-macam. Syaitan tu dia belenggu. Hak syaitan paling besar dalam badan kita tu. Nafsu syahwat tu. Hak tu paling besar. Yang nak jadi macam-macam time kita duk puasa tu nafsu syahwat lah. Sebab itulah puasa ni kata Imam Ghazali memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat berpeluang untuk menambah ketakwaan dan keimanan. Maksudnya buat ibadah tu lebih. Hatta kita tidur pun ibadah tu untungnya dalam bulan Ramadan tu. Tidur pun ibadah. Bangun-bangun tu kira tunggu nak azan maghrib ya. Ibadah. Tak ada masalah ibadah. Jadi Ramadan lah kita nak berlumba-lumba untuk kita menambahkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita menghimpunkan makan siang dan makan malam tu sekaligus sehingga kan perut kita dipenuhi dengan makanan. Sehinggalah kita tak larat nak buat ibadah. Nak bangun tengah malam pun tak larat. Ustaz, kami kira 10 akhir dia. 10 akhir dia bangun. Daripada awal Ramadan tu kira rehat dulu. 10 tak akhir baru pulun sungguh-sungguh. Dah sahabat-sahabat dah Rasulullah bangun. Mula daripada bulan Rejab lagi. Daripada bulan Rejab gitu dah disiplin dah bangun malam. Pasal kita nak dapat Lailatul Qadar, Allah nak tengok usaha kita. Bukannya tunggu 10 akhir baru nak bangun pulun. Lepas tu mai claim kat orang ni, kawan-kawan dia kata aku kata boleh dah Lailatul Qadar ni. Pasal langit nampak tak apa nak cerah pagi tadi ni. Lepas tu ayak jadi sejuk. Siapa duk cerita kat dia tak tahu. Ayak jadi sejuk. Lepas tu nampak pokok depan rumah aku tu nampak tunduk sikit. Jam. Hak tu kata punyalah duk kejak Lailatul Qadar sampai teratur lah. Habis-habis matahari naik tu terus keluar. Ni nampak matahari nampak pagi ni oren-oren kemerah-merahan ni. Padahal waktu pagi macam tu lah kan. Allahu Akbar. Kita hanya nak dapatkan sesuatu perkara sampai kita lupakan sesuatu perkara yang lebih penting. Tambahan pula kalau kita penuhkan perut kita dengan makanan yang haram. Penuhkan makanan yang haram. Kadang-kadang kita pergi ambil makanan tanpa kita bayar. Berlaku tak ni? Berlaku. Kita pergi ambil makanan tanpa kita bayar. Kadang-kadang kita ambil dah lah kita susah. Contohlah pergi ambil dekat gerobak makanan surau masjid ni, tak habaq dulu. Dah Ustaz memang dia bagi dak syarat nak ambil tu kan kena tulis nama, kena sign. Contohlah kalau surau kita macam tu lah. Kena tulis nama ke ambil ikut dana? Kena tulis nama nampak Tok Imam duk angguk sakan luar tu. Kena tulis nama dulu. Kalau main pergi ambil macam tu je, dikira halal ke tak halal tu? Tetap dikira kita nak kena minta izin juga. Walaupun memang orang bagi, orang infak, tapi adab. Adab. Takut-takutlah. Kalau tak jadi haram pun dia duduk tengah-tengah antara haram dengan halal. Apa dia? Syubhah. Pasal dah memang syarat dah orang letak macam tu dah. Nak kena tulis nama. Pasal kita nak kontrol lah. Tidak ni mai undang kereta kita ambil dengan semua buah kereta. Kalau tak payah tulis nama. Jadi macam tu yang duk banyak lain ni. Yang kat kedai Ustaz Abid Liu yang banyak orang duk curi kat gerobak makanan apa semua tu. Tak nak ambil pihak abang lelok kata saya tak ada ni apa semua pihak abang. Kedai Ustaz Abid Liu pun dekat Sungai Buloh kena pecah masuk tu. Allahu Akbar. Tu tak orang nak buat amal tu.
Orang nak buat kerja-kerja baik tu, kena juga tu kata ujian Allah ni bukannya untuk orang yang lagi nak buat kerja-kerja amal ni, lagilah Allah uji dengan keadaan yang lebih kuat. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, dan apabila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyakkanlah olehmu daripadanya mengikut kemampuanmu, kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadah yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Sebab itulah tuan-tuan, puasa ni menjadi asas lah di antaranya lah. Kalau kita rasa nafsu kita tu, orang yang tak kahwin lagi, contohkan Nabi pesan, kalau orang yang tak tahan hawa nafsu ni, antaranya orang yang tak kahwin lagi ataupun orang yang dah kahwin dah, dalam bulan puasa dalam keadaan bini tengah datang haid, orang kata apa, nak bersama dengan isteri, Nabi kata sunnah dia berpuasa. Kalau dah tak tahan dah, orang kata nak kahwin sangat dah pun tak sampai lagi keadaan yang membolehkan dia kahwin, nak kena buat macam mana? Nak kena berpuasa. Kerana berpuasa ini adalah kunci kita nak melawan syahwat dan hawa nafsu kita. Maka itulah keadaannya, kita nak kena jaga sampai macam tu sekali. Maka Nabi sebut dalam satu hadis, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'imi'atin di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudusi, bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehinggalah sampai 700 kali ganda, mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut, kecuali puasa maka puasa itu untukku, dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang tidak terbilang banyaknya. Tuan-tuan, kalau baca seorang-seorang jadi pening kepala, apa benda pula kitab ni tulis ni? Maksudnya Allah Ta'ala pesan kepada kita melalui hadis kursi. Hadis kursi ini seolah-olah Allah berbicara dengan manusia. Allah nak pesan direct kepada kita. Allah pesan kepada kita manusia ni, bahawa setiap kebaikan tu digandakan dengan 10 lipat kali ganda, sehinggalah sampai 700 kali ganda, mengikut keikhlasan dan keindahan amalan. Keindahan amalan ni bagaimanakah? Apa yang amalan kamu buat tu, keadaan amalan yang kamu lakukan tu. Jadi ikhlas ke, niat macam mana ketika kita beribadah dalam bulan Ramadan, ketika kita berpuasa tu, maka kita dinisbahkan kepada dilipat gandakan 10 lipat kali ganda. Jadi bulan puasa ni, pahala ni subhanallah hebatlah. Subhanallah hebat, kita katakan Allah lipat kali gandakan puasa. Pahala puasa, pahala kita sedekah, pahala kita bercakap benda-benda yang baik, pahala semua peringkat, semuanya akan dilipat gandakan dengan lipat kali ganda. Maka Nabi sebut dalam hadis yang lain, wallazi nafsi biyadihi li khulufu fammi saim atyabu 'indallahi min rihil misk, yaqulu Allah azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, demi Allah Ta'ala yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak wangi kasturi. Ni kita kata ni, orang puasa ni selalu mulut tak berapa nak clear bau tu. Tapi di sisi Allah lebih bau wangi dia, lebih daripada haruman wangian kasturi. Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku rela meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya, kerana semata-mata mencari keredaanku. Maka puasanya adalah untukku, dan akulah yang akan terus membalas akan puasanya itu. Jadi bukan sekadar lapak dahaga je. Allah sebut berkaitan dengan menahan daripada syahwat. Syahwat ni merangkumi semualah perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Jadi kita tahan semuanya, bercakap benda yang tidak mendatangkan manfaat, melihat perkara-perkara yang tidak boleh mendatangkan pahala, kita tangan kita ni buat benda-benda yang tidak boleh mendatangkan faedah, kaki kita ni berjalan ke tempat yang tidak boleh memberikan kita kebaikan. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain,
Nabi SAW bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan fala yadkhuluhu illa as-saimun. Ini yang kata di dalam syurga itu ada pintu yang namanya babur rayyan. Ini yang ni disediakan, pintu ni disediakan untuk orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa dalam keadaan penuh pengharapan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali orang yang berpuasa sahaja. Jadi orang puasa macam mana ni? Imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa dalam keadaan penuh pengharapan, mengharapkan keampunan, minta ampun pada Allah, taubat dan sebagainya, dan orang yang sungguh-sungguh meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah kita bincang puasa ni Ramadan saja. Puasa sunat pun samalah. Puasa sunat pun samalah. Tuan-tuan kalau ada masalah apa-apa cuba puasa. Kita mai tenang selain daripada solatlah. Kalau ada masalah apa, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Jadi dia akan mai ketenangan. Dia akan mai satu keadaan yang boleh menyebabkan kita berfikiran secara rasional. Jadi dalam keadaan macam tu Allah tenangkan kita. Dengan solat itu dapat menenangkan hati kita. Dengan puasa itu pun dapat memberikan kita ketenangan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Maka cukuplah bagimu wahai talib. Yakni talib ni talibul ilm, penuntut ilmu. Sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan. Okey, dah sampai sini ni kita dah habis dah bab melaksana adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kita nak masuk tajuk berkaitan dengan fasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Jadi kita duk bincang selama ni adab masuk masjid, adab masuk tandas, adab ni, adab ni sampailah yang ke-11 ni. Yang adab-adab puasa yang ke-14 ni adalah semua ni di antara adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini je. Kata Imam Ghazali, bermacam-macam jenis yang telah dihuraikan oleh Al-Imamul Ghazali berkaitan dengan adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Ini permulaan baru, tak masuk betul-betul gini. Permulaan untuk kita nak undang hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, dan engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, puasa dan lain-lain, maka hendaklah engkau merujuk kepada apa yang telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi maksudnya dalam kitab Ihya Ulumuddin tu lebih terperinci. Yang ni kitab ni adalah merupakan muqaddimah, ringkasan, rumusan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sebabnya bila Imam Ghazali nampak kitab Ihya Ulumuddin ni adalah terlalu berat sangat kita nak dapat tu, jadi permulaannya Imam Ghazali tulis Bidayatul Hidayah. Jadi kita dah faham dah pelan-pelan, kita dah mula faham sikit-sikit. Maka nak lebih terang lagi kata Imam Ghazali, nak kena tengok pula kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Imam Ghazali juga. InsyaAllah kalau ada ruang, ada peluang, habis kitab ni kita buka pula kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam tu terang lagi terperinci berkaitan dengan bagaimana kita nak melaksanakan ketaatan dalam bentuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ni. Saya pun banyak-banyak kali dah ni duk dapat hin-hin tu nak kena habis awal, tambah-tambah kita ni Negeri Sembilan makin meningkat pula dah ni. Kita doa lah tuan-tuan supaya permudahkan urusan kita di sini Negeri Sembilan ni. Harap-harap tak ada lah PKPB tu. Dia dah Selangor apa semua pun tak ada dah. Negeri Sembilan pun tak ada. Demam pasal apa ni? Pasal saya tak ada dah kuliah. Pasal kalau tak bagi kuliah demam. Macam bulan 3 itu dekat 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tu kira Allah sebab ada online. Jadi lah ni kira banyak masa kosong selain pada Negeri Sembilan ni. Kira minggu ni saja baru 3 kuliah termasuk dekat Al-Falah. Minggu ni saja tak ada kuliah tu. Jadi saya duk buat banyak online. Saya jemput tuan-tuan lah kalau ada berhajat. Kita nak duduk sama-sama dalam kita nak menggalakkan diri kita dalam kita nak baca Quran. Saya buat program bacaan surah Al-Mulk setiap malam.
Selain daripada kita duduk di surau baca ilmu, boleh buka juga. Kita live di 3 tempat, YouTube, page Facebook saya. 3 tempat lah, YouTube UAM Media, Facebook Ustaz Anas Mukhtar dan juga Facebook UAM Center. Jadi tuan-tuan boleh tengok lah. Setiap malam ada bacaan ilmu. Ada orang-orang di Pajam ni duk masuk tengok juga. Alhamdulillah. Jadi nak galakkan supaya kita nak baca seorang ni kadang-kadang terlupa. Jadi kalau kata boleh kita disiplinkan untuk permulaan ni, ikut masuk dalam live kita baca sekali insya-Allah. Dan setiap hari Jumaat kita baca surah Kahfi pada pukul 10 pagi. Live, secara langsung. Dan setiap hari Isnin sampai hari Khamis kita baca pukul 2 tengah hari. 2 tengah hari ni kalau orang bekerja ni dia rehat lah. Kalau orang yang pencen memang tak ada kerja apa, 2 tengah hari habis makan dah. Ibu-ibu kita pun habis masak, akan masak pukul 2 tengah hari. Habis dah. Masak awal, masak lewat Pak Long marah. Tidur. La ilaha illallah. Mengaku pula dah. Orang tidur sebelum Zuhur. Macam mana pukul 2 tidur ni? Sebab waktu tu lah waktu paling sedap sekali Ustaz. Tidur. Jaga-jaga tu kira asak nak masuk maghrib lah. Dia pukul 2 tengah hari kita baca lah. Ni duk juzuk 26 lah. Alhamdulillah kita cuba untuk khatam lah. Saya mula buat bacaan Quran ni daripada bulan 3 awal PKP itu ni. Lah ni duk juzuk 26 lah. Sikit-sikit lah, bukan banyak pun. Satu surah, satu muka, nak galakkan je. Sehari sekali kita boleh baca Al-Quran mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan saya jemput lah kalau ada kelapangan waktu, jemput mai duduk sekali kita live sama-sama. Bukan gaduh mai tempat saya pun. Dah duk jemput pergi tempat saya tak nampak ibu hidung ni. Duduk dalam live pun boleh ke? Duduk dalam live sama-sama insya-Allah. Jadi kalau kita nak mai tempat saya pun boleh mai juga ke tempat saya. Insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan apa nak tanya tu? Kita pun dapat hin pejabat agama kata kena habis awal Ustaz. Nampak lucing mu bunyi dah. Tepat-tepat tu masa untuk solat. Baik. Ada soalan apa tu? Tak ada dah. Faham semua dah ni. Kira boleh dah insya-Allah. Dalam adab melaksanakan ketaatan 14 bab dah kita bincang ni tuan-tuan. Sedap tak sedap ni? 14 bab dah. Macam-macam dah masuk keluar. Jumaat ada adab Jumaat, ada adab puasa, ada adab masuk tandas, ada adab keluar tandas, macam-macam dah kita ni. Jadi sedap khabar tak ni? Sedap insya-Allah. Faham semua dah no. Cuma sikitlah saya nak tambah daripada penerangan saya yang minggu lepas berkaitan dengan solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Ada satu hadis. Yang ni saya tak sebut pada pertemuan kita pada minggu lepas tu sebab saya takut berat sangat. Jadi saya sebut yang asas saja macam mana sunat qabliyah dan ba'diyah. Ada satu hadis yang sahih disebut dalam Imam Bukhari. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkaitan dengan solat sunat ba'diyah isya'. Pada hari itu kita sebut 2 rakaat lepas isya'. Jadi ada dalam riwayat mengatakan yang mana khasiatnya pun luar biasa jugalah. Maksudnya kelebihan solat ba'diyah selepas isya' ni adalah disunatkan kita solat 4 rakaat. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Sebab apa solat 4 rakaat ni? Sebab seolah-olah seperti mana kita solat pada malam Lailatul Qadar. Ni lepas isya'. Lepas isya' tu buat 4 rakaat. Sama ada nak buat sekali salam ataupun 2 kali salam, no problem orang kampung saya kata. Jadi kalau rasa malas nak buat sekali salam tak apalah. Lepas tu tanya soalan pula, Ustaz nak tahiyat awal tak? Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu cerita dia. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia masalah tak buat langsung. Tu masalah. Tu masalah. Jadi hadis ni diceritakan berkaitan dengan sama seperti mana kita bangun qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau buat solat sunat selepas isya' 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan itulah saya nak tambah sikit lah. Pasal ada dalam kalangan kita yang mesej saya tanya, hadis ni betul tak? Betul ya. Betul berkaitan dengan hadis ni. Jadi saya bagi penerangan tambahan supaya tuan-tuan kalau boleh kita nak amal pun boleh, tak mau amal pun buat setakat hak mana yang kita sebut itu pun dah clear dah. Jadi kalau nak lebih, maksudnya kalau menega ni nak untung lebih, maka buatlah bagi lebih.
Pasal Imam Ghazali kata apa? Yang sunat itu adalah hasil keuntungan daripada perniagaan kamu. Jadi kita sebenarnya dalam kita hidup ni sebagai hamba Allah ni, sebenarnya kita duk berjual beli, berniaga dengan Allah ni. Allah kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah akan beli daripada diri mereka tu, orang-orang beriman ni, akan harta benda mereka. Allah beli daripada kita ni, Allah balas kita dengan, Allah beli dengan, Allah membayar kita dengan bi anna lahumul jannah. Allah balas kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duk tengah berjual beli dengan Allah ni. Jadi sebab tu Imam Ghazali kata apa? Yang wajib itu merupakan modal kamu dalam mengasaskan sesuatu perniagaan. Jadi kalau sunat itu adalah keuntungan. Tak ada orang berniaga nak rugi. Tanya Pak Syed, berniaga mesti nak untung tak Pak Syed? Kalau rugi pening pala. Tengok Pak Syed, kalau mai kepiah ke depannya nampak tak apa nak untung pasal tu. Pening pala kalau rugi. Siapa berniaga mesti nak untung ya. Tak ada tiba-tiba ustaz, saya nak berniaga ustaz. Saya tak ada modal. Betul nak berniaga macam mana? Tak tahu, tapi saya nak berniaga. Modal mana modal? Tak ada. Sama juga saya nak masuk syurga ustaz, tapi tak buat ibadah wajib ni, tak buat. Allah tanya nak masuk macam mana? Nak masuk tapi nak masuk. Nampak tak? Nak berniaga tapi tak ada modal. Jadi tak berniaga? Tak jadi. Kurang-kurang ada modal. Jadi kalau dah berniaga dah, nak untung, kita kata dah masuk syurga dah, naklah lebih sikit dalam syurga tu, nak buat masuk melalui apa? Pintu Babur Rayyan, nak masuk syurga Firdaus. Nak hebat-hebat. Tapi tak mau buat benda-benda yang sunat ni. Maksudnya tak untung lah kita ni. Maka Imam Ghazali kata sebahagian daripada keuntungan kamu beribadah itu adalah ditambah dengan perkara-perkara yang sunat. Jadi saya tahu tuan-tuan, Isnin Khamis selalu puasa kan. Jadi kekalkan momentum ibadah tu, kekalkan. Baca Quran, zikir. Jadi ada orang tanya tu, zikir banyak mana ustaz rasa-rasa? Banyak mana kita mampu lah. Jangan push sampai kita rasa macam ibadah tu beban kepada kita. Jangan push. Jadi kalau kata ni lebih baik macam mana? Sehari 10. Lepas tu naik sikit-sikit. Naik sikit tu macam mana ustaz? Esok 11 pula. Rasa macam tak boleh pergi, buatlah 11 tu seminggu. 11 kali zikir kan. 11. Duk minggu depan pula naik lagi. Dia jangan turun je. Naik tak apa. Turun tak boleh, naik. Ustaz, takkan tak boleh turun kot? Tak lah, nampaklah ibadah kita tu, iman kita tu makin turun pula. Sebab tu tak boleh buat banyak tuih. Ustaz kata ni kita nak kena istighfar 300 ni. Buat tuih 300 sekali tu lah. Lepas tu tak nampak dah istighfar 300 tu. Buat pelan-pelan. Tu yang saya duk galak lah ni, duk buat live baca Quran kan. Buat pelan-pelan. Satu surah cukup dah. Ada orang komen pula, ustaz saya dari Singapura contohlah. Ada orang Singapura pun ada duk masuk live saya. Alhamdulillah, syukur. Merentasi Malaysia. Saya baiklah dalam live. Kalau kata di luar live COVID ni bahaya. Jadi bila dalam keadaan macam tu dia tanya pula, contohlah orang duk mesej dalam tu, duk tengah live, ustaz bacalah banyak sikit, tak puas. Saya kata nak puas baca sendiri ya. Habislah kredit saya. Live bukannya ni kena pakai internet. Habislah kredit. Lawak dia pegelak. Tak, kita nak galakkan. Bukan dia tak apalah nak lebih orang lain tu. Tak rasa lama sangat, rasa beban, tak mau. Sekadar satu muka. Ulama kata paling kurang sehari kita baca Quran semuka cukup. Gambar malas sangatlah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semuka. Paling malah Fatihah semuka. Tu malah teruk tu. Tu malah teruk orang panggil. Orang Kedah panggil balok liat. Balok liat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta doa tuan-tuan sikit ni, nak minta doa. Saya sebenarnya ni ada masalah sikit. Tadi pergi main futsal, handset tertinggal kat court. Tu pembantu saya pergi cari tu, tak tahu jumpa ke tak. Jadi doa bagi jumpa balik lah. Bukanlah kata ustaz dunia tu dah lah, dunia semua duduk dalam tu, nombor lah apalah, rekod hutang semua duduk dalam tu. Hilang hal tu kata tertinggal tak. Saya rasa tinggal kat kuat. Pembantu saya dah tadi pi cari dah tu, tak balik, tak nampak gitu tu. Saya duk tengok keluar tu tak nampak gitu.
Mengajak kena teruskan insya-Allah doa noh tuan-tuan orang-orang yang soleh semuanya, minta supaya jumpa baliklah noh. Kalau tak jumpa pun minta supaya Allah pemudahkan insya-Allah noh. Kalau Allah nak bagi hak besar lagi kot. Tu mungkinlah pasal dah dok keluar hak 12 ke tak 12 ke 14 tu. Kok mungkin tu pun orang bagi. Jadi sayang jugalah hasil daripada orang bagi kat saya tu hilang pula Allah. Leka lalai wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu tuan-tuan, kita jumpa pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.